10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dipersilakan saudara Danish Daniel untuk mulakan majlis dengan bacaan doa. Okey Danish. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan teruskan Okey. Okey, boleh nampak soalan ni adalah soalan yang macam minggu lepas tau. Nampak ni Okey. Dua soalan di sini, satu soalan tapi satunya dalam ortografik dan satu lagi dalam keadaan ISO. Nampak So dalam ortografik, okey, kedudukan alat lekapan poin pemanas, kita ada tandas, kita ada takung pancuran, besen cuci dan water tank lah. Di samping tu ada yang ini memang awak tahu dah lah Yang ini adalah meter air, pipe pencawang dan segalanya lah. Okey. So kita tengok dalam view kita ni. Okey, ini dia. Bila mana di sini dibekalkan dinding pada kita, so kita andaikan ada dinding di sebelah hadapan betul-betul dengan kita. Andaikan kita berada pada kedudukan tangan cikgu ni. Okey, yang gerak ni. Okey, so bila kita melukis, kita boleh lukis dalam keadaan macam ni lah. Atau jika sekiranya awak rasa tak nak lukis dalam keadaan macam ni, awak boleh alih walaupun pada ortografik awak macam gini. Ortografik, katalah awak dah lukis macam ni kan. Okay? Kalau you nak alihkan dia mengikut pandangan awak pun tak jadi masalah. Mana-mana je. Ikut kesesuaian awak. Okay? Tapi kalau ikut cikgu lah, cikgu akan fix pada apa yang ada pada ortografik, itulah yang akan kita lukis. Jika sekiranya ada orang kata macam kekangan, awak tak dapat nak lukis mengikut apa yang ada, maksudnya awak lebih suka kalau contoh kalau besen cuci ni awak allocatekan dia di sebelah belah sini. Okey, sekejap. Katalah besen cuci dia gunakan dinding yang di sini kan. Dinding ni. Tapi yang ini awak tak nak. Okey, tak nak dalam keadaan macam ni, awak nak alihkan drawing tu supaya dia terkalih. Faham tak? Juga dibenarkan. Nampak Tapi takut awak pening lah. Okay, so my advice is better you just follow the plan lah. Ada masalah tak yang itu? Sebab masa awak buat tu awak akan tahulah kat mana yang problemnya apa. Sepanjang perjalanan awak nak siapkan ortografik yang 4 kali ganda tu, awak ada kekangan tak? Ataupun ada sebarang masalah dalam nak mengelokatekan kedudukan alat lekapan? Ada tak? Anybody? Sesiapa? Ada tak? Hello? Ada juga sikit-sikit. Ada juga. Dapat tak awak atasi masalah tu? Dapat. Okay. Tengok YouTube dapat. Kalau dapat, awak just go on je lah So, apa yang ada dalam paparan kita, we try to fix apa yang sebenarnya ada di situlah. Maksudnya kita tak ada ubah sebarang dia punya kedudukan dinding, kita tak pusingkan. Boleh faham Sebab tak nak awak nanti pening-pening pula. Nak pusing lah lagi lupa nak pusing dekat ISO ke apa ke, dia jadi berterabur semua. So we just follow apa yang ada pada ortografik, kita bawa dia pergi ke ISO ataupun you just allocate the other way around. Up to you. Okay, ini adalah contoh yang sebelum ni yang kita dah buat hari rasanya ada. Okay, ini dalam kedudukan tandas awak di sini. Hari tu rasanya tak silap macam dah ada lah kedudukan macam ni. Sekejap Okay, kita tengok pula yang ini. Okay, yang ini starting awak punya pipe pencawang.
Okay, pipe pencawang macam biasalah bila you lukis, you tak akan ada benda-benda ni. Kita yang allocatekan, awak yang tentukan dekat mana nak letak. Boleh jelas di situ. Kedudukan up to you. Kalau rasa sederet macam ni sesuai, you buatlah. Kalau rasa tak sesuai, bila, okey contohlah bila susunan awak, okey, jadi macam ni adalah salah satu contoh. Tak semestinya awak follow yang ini. Understand? Okay, so ruang dapur for sure there will be satu sinki di sana. Yang ni tak ada masalah. Sama ada nak letak kat sini, nak letak di sini pun tak ada masalah. Okay, for example, let's say contohnya macam gini. Okay, yang jadi masalah complicated sedikit adalah pada bilik air. Di mana bilik air ada beberapa item yang melibatkan alat lekapan yang terpaksa awak sediakan. Okay, mesti ada water tank. Ni wajib lah, antara benda yang wajib. Okay, dan mesti juga ada point pemanas. Okay, dan di sini disediakan bathtub. Walaupun dalam soalan kita, dia mintakan apa? Siapa yang dah buat tu, mesti dia ingat. Dia minta apa? Takung pancuran. Takung pancuran. So, yang ini adalah contoh bagi bathtub. Jangan siapa-siapa terlukis bathtub pula. Boleh faham? Takung pancuran, simbolnya yang ini. Ni simbol takung pancuran. Understand? Boleh jelas di situ Jangan terkeliru Okey, tandas dah okey, tandas ni. Okey, yang ini adalah takung pancuran. You can get the idea Cuma hari ni kita nak bawakan contoh untuk bathtub. Tapi dia tak ada banyak beza lah dari segi perpaipan dia. Cuma beza dari segi simbol takung pancuran dengan bathtub kita. Tak mandian. Okey. Yang lain tu sama je. Besen cuci ada, tandas cangkuk, tandas duduk dan juga point pemanas. Kita ada water tank yang for sure pada ortografik mestilah wajib dilukis sebagai dotted line. Okay, sinki. Ini antara item yang wajib ada. Okay, but anyhow, you still have to counter check lah. Checklist balik apa keperluan dia yang nak, ada tak awak sediakan. Kalau tak ada, you tambahlah. Boleh faham Okay, ni adalah salah satu contoh. Walaupun tak exactly sebiji macam you punya project, tapi perjalanan kita nak tentukan perpaipan dia, it will be something like that. Okay, it's about the same. Understand? So kita ada sinki, okay, kedudukan dia sederet macam ni. Okay, just in case lah you tak nak letak dia sederet. Okay, katalah you tak nak yang ini berada kat sini. You nak allocatekan dia di sini. Okay, nak allocate kat sini. Okay, tak jadi masalah juga. Boleh. Tapi, apa yang akan awak hadapi masalah di kemudian hari? Apa masalah dia? Pipe hijau. Ya, kedudukan pipe dia awak terpaksa bawa dia pergi ke sebelah kiri. Susahnya tak susah. Tapi, lebih mudah kalau kita buat dia sederet sebab kita punya perpaipan tu dia boleh share je. Berbanding kita nak kena tarik dia pergi ke sebelah sini. Nampak tak? Okay? Tapi terpulang awak jugalah. Kita tak ada kata salah ke tak boleh ke apa, tak ada. Kita bergantung pada apa yang awak sediakan. Okay, contoh di sini kita letakkan dia sederet. So, bila sampai dekat ISO nanti, ini adalah antara kedudukan yang boleh kita buat lah. Nampak tak? Dia punya paparan dia tu. Tadi ada sinki, ada water tank, point pemanas, okay, tandas, besen cuci dan bathtub. Nampak Yang ini adalah pipe pencawang wajib ada meter air lah. Yang ini adalah antara benda yang patutnya awak tak ada masalah lagi dah. Okay, mesti ada. Ya. Pipe pencawang tu letak tak mana-mana, tak apa kan? Ya, pipe pencawang tu kan, okey macam ni. Pipe pencawang ni sebenarnya dia sepatutnya berdekatan dengan sinki lah, lagi cantik. Sebab apa tahu? Sebab daripada pipe pencawang ni dia akan diagihkan secara sistem terus dan juga sistem tidak terus. Kalau you letakkan pipe pencawang di sebelah kanan pun tak jadi masalah. Cumanya dia agak, orang kata apa, agak jauh lah jangkauan dia nak pergi ke sinki tu. Sebab dia daripada pipe pencawang ni dia akan pecah dua. Boleh faham?
Mana alternatif yang awak nak pilih? Okey? Dia tak jadi masalah pun. Tapi untuk lukisan kita lah. Satu lagi kalau jauh sangat daripada sinki mungkin aliran pipe awak tu dia agak dia terpaksa dipanjangkan lagi ke pipe-nya. Okey? Salah tak salah? Dia tak ada fix dekat awak pun nak letak di mana. As long as dia akan pecah kepada sistem terus dan juga sistem tak terus. Satu sistem terus lah yang pergi ke sinki. Satu lagi sistem tak terus dia akan masuk melalui water tank. Nampak? Okey Okey, macam ni panduan dia. Kalau susunan alat lekapan kita di sebelah kanan. Ni di sini Di sebelah kanan. Ni semua ni di sebelah kanan ni. Okey, dan kita letakkan water tank kita, yang ini akan menuju ke sistem tak terus tu. Yang ini kena common sense lah. Kalau you letakkan dia dalam keadaan orang kata terbalik yang simbol yang macam ni berada di sini. Katalah yang hitam ni letak kat sini, okay, and then sini, and then sini akan ada bulatan besar kat situ. Okay, dia terkalih kan. Jadi awak terpaksa keluarkan daripada sini untuk menuju ke bahagian sini. Nampak? So benda ni adalah antara benda yang awak kena fikirkan mengikut kesesuaian dia. Understand or not? So you punya water tank ni tak boleh dalam keadaan, boleh tu boleh tapi cumanya sat lagi you akan jadi complicated. Awak nak kena sediakan point pemanas dekat sini awak sediakan. Tapi kalau you punya water tank ni terkalih, aliran daripada water tank nak pergi ke point pemanas tu dia akan duduk di sebelah. Dia akan pipe aliran dia tu akan pusing lah. Agak jauh sedikit lah. So kita pilih yang mana mudah lah. Boleh faham tak? Cara kita nak susunkan alat lekapan kita. Cikgu. Ya. Water tank tu pun memang kena dekat dengan sinki sebab nak bagi dekat dengan tu. Sebab kita macam ni tau. Kita water tank tu dia akan diagihkan untuk ke poin pemanas dan juga untuk aliran pergi ke sinki kita. Dia actually bukan dia pergi ke sinki sebenarnya. Nampak tak? Dia dari pipe pencawang, dia masuk kat meter air. Daripada pipe pencawang ni dia akan pergi ke sinki. Okey, daripada pipe pencawang nak pergi ke water tank, dia akan menggunakan aliran pipe yang sama macam diagihkan kepada sinki kita. So aliran air daripada pipe pencawang tu dia akan naik pergi ke water tank. Nampak tak? Sebab tu bila tak ada air, di bahagian bilik air dia still ada. Boleh faham? Sebab kita ada satu orang kata apa? Takung simpanan air lah. Okay, supply air untuk bilik air. Boleh So, it's better lah untuk awak letakkan, allocatekan dia di tengah-tengah. Ini bukannya atas pintu lah. Awak jangan keliru. Ini di atas ceiling lah. Sebab tu dia ada dotted line. Dia ada hidden di sini. Sebab yang kita tonjolkan di sini adalah pelan lantai. Kita tengok dari bahagian atas. Okay, so dari bahagian atas kita cut off bumbung semua, kita keluarkan. Boleh faham Apa yang ada sebagai solid line adalah sinki dan kita punya alat lekapan yang lain. Tapi water tank kita dah cut off dekat antara dinding tu, kita angkat keluar. Water tank pun duduk di atas, lebih kurang berhampiran dengan bumbung kita sebab dia berada di atas ceiling. Sebab itulah kita lukiskan water tank pada ortografik kita sebagai dotted line. Nampak? Tapi dalam ISO sekali lagi dia tak ada dotted line lah. Okay, dia water tank dilukiskan dengan solid line, fully. Understand or not? Ada siapa yang tak dapat? Ada any other questions tak? Nanti awak nak kena buat ni. Benda ni agak merumitkan jugalah. Ya, sebab everything should be tally exactly 100% apa yang awak sediakan pada ISO, pindah ke auto ataupun daripada auto pindah ke ISO, tak boleh miss up walaupun satu perpaipan, walaupun satu calik ke apa, exactly would be the same as what you have done in auto or the other way round. Dia tak sama macam lukisan bangunan yang kita lakarkan. Even though untuk perpaipan ISO dilakarkan, okay,
tapi apa yang awak buat dia tak sama macam lukisan bangunan. Lukisan bangunan awak boleh tinggalkan lagi simbol dia secara, orang kata you tinggalkan simbol tingkap pintu, tak buat exactly the same as what you have done in your halaman 8, it's still okay because that one is considered as a lakaran untuk bangunan. Tapi dalam ISO untuk perpaipan, apa yang kita sediakan both will be the same, tally 100%. Tak boleh terkehel sikit pun. Understand or not? Lain ISO dia berbeza. Sebab kita akan semak, cikgu akan semak mengikut apa yang awak sediakan. Pada ISO pergi ke auto ataupun auto pergi ke ISO, it will be 100% the same as what you have done in both drawings. Isn't it clear? Clear. Okay, clear So apa yang awak sediakan, itu jugalah yang awak kena sediakan pada ISO. Tak boleh awak letakkan bathtub and then dekat ISO you pergi buat takung pancuran. Tak boleh. It will be exactly the same. Okay. So sambil awak buat, okay, ini adalah panduan Selepas awak buat plan lantai, lengkap semua berserta dengan label. Ruang dapur, bilik air, whatever lah. Kalau dia kata ruang dapur ni bilik air 1, 2 ke apa, whatever yang ada, lengkapkan dia seperti mana yang awak buat dalam halaman 8. Okay, bahagian yang kita cantas, yang kita potong zigzag di sini, awak letakkanlah ruang apa. Macam di sini contohnya adalah ruang makan. So kita labelkan. Label tulis bagi lawa-lawa lah, sama je macam lukisan bangunan kita. Clear? Okay, so bila kita dah siapkan dinding, ingat dinding awak mesti dalam simbol bangunan dinding berlepa dan jangan lupa simbol tingkap pintu yang awak sediakan. Nampak Exactly will be the same. Sama macam halaman 8, cuma kita ambil just a part of. Kita nak fokus pada ruang dapur dan juga bilik air sahaja. Clear? Okay, bila awak dah siap, okay, kita dah siap ortografik pada halaman 9. Sekarang ni katalah kita buat ortografik. Okay, so kita allocatekan kita punya singki dalam kedudukan macam ni. Lepas tu, kita tak buat lagi aliran. Kalau you selesa untuk teruskan untuk buat aliran, terserah awak. Tak ada masalah. Boleh nampak? Okay, so ini adalah sebagai panduan sahaja. Lepas buat ortografik plan lantai dia, sekalikan untuk melukis dia punya alat lekapan, apa yang dikehendaki mengikut soalan dalam halaman 9. Dah selesai yang ini, kita pergi ke ISO grid. Tugas kita adalah untuk melakar alat-alat lekapan yang kita sediakan dalam ortografik. Nampak Di sini. Cikgu sentuhkan yang dalam ruang yang di sebelah pet pencawang. Hopefully you will be no problem pada awak lah. Tak ada masalah dah. Okay, kita fokus dalam ni. So hari tu kita dah pergi pada pet pencawang, minta air semua. Okay, boleh ke? Boleh So ingat kedudukan dia macam gini. So bila kita pergi ke ISO, tadi cikgu dah cuba lukiskan lah sebab kita try to make it short lah. Okay, so ini adalah water tank dia. Okay, kita ada water tank, kita ada singki dan kita ada poin pemanas. Ni yang cikgu cakap tadi tu disusun secara sederet macam ni. Nampak? Kalau you tak nak besan cuci duduk kat sini, you akan lukis di sebelah sini. Tapi andaikan dinding awak duduk di sini lah. Nampak? Jadi arah dia kena rotate lah. Boleh faham rotationnya itu. Hani okey tak? Cara awak nak allocate ataupun you nak rotate awak punya alat lekapan. Kalau dia berada dalam segaris macam ni, kedudukan dia macam ni. Tapi kalau kata you tak setuju, alat besan cuci ni duduk kat sini, you nak letak kat sini, you kena alihkan ikut kesesuaian dia. Ikut ISO dia lah. Boleh Hani? Boleh. Boleh so dia tak akan dapat macam ni lah. Dia dapat seolah-olah dia terkalih lah. Okay. Bahagian yang ini, yang di sebelah sini akan muncul di sebelah kiri kita. Boleh Yang ni cikgu, kalau ada masalah PM lah. Okay, untuk hari ni kita susunkan dia macam ni. Okay, sekarang ni kita nak bermula di mana? Kita nak bermula di mana? Kita nak bermula daripada pipe pencawang pun boleh.
Okay, menuju ke sini atau kita nak fokus terus pada water tank pun tak jadi masalah. Understand? So up to you. Katalah hari ini kita bermula dengan water tank kita. Nampak Water tank cikgu nak fokus pada yang di sebelah kanan dulu. Sebab sebelah kanan ni dia agak complicated. Okay? Dia punya aliran perpaipan dia agak complicated. So kita try to solve the problem dari water tank. So dari water tank dia akan, water tank ni andaikan dia duduk di atas. Awak jangan tersilap melukis dia punya simbol pula saat lagi. Okay? Dia duduk di sebelah atas. So kita akan lukiskan kita punya perpaipan tu starting from the bottom level. Dekat bahagian atas sekali. Okay? So kalau kita lukis kat sini mungkin kita akan agak keliru. Ini adalah orang kata pengalaman lah. Tapi kalau nak start di ortografik perpaipan pun tak jadi masalah. Okay, kita tak fix pada yang ini satu, nombor satu kena ikut the root, no. It's up to you. Cuma ini adalah panduan sahaja. Boleh ya? Kita pergi pada ISO. Kita akan lukis water tank. Kita fokus pada water tank. Nampak Okay, dari water tank for sure kita akan ada fasa pipe limpah. Yang ini adalah antara perkara wajib. Nampak Tadi kedudukan kita, cikgu tak sebelah drawing dia sebab paparan dia agak ganggu sedikit. So water tank di sini, so pipe limpah kena ada di sebelah mana? Kelas. Kita test tengok belah A ke, belah B ke, belah C ke, sebelah D. Dinding kita sepanjang itu. Kat mana kita nak letakkan kita punya pipe limpah? Pipe limpah ni adalah antara perkara wajib lah yang kena kita sediakan dalam auto dan juga dalam ISO. Where is the exact location for pipe limpah? A kot. Yes, A. Dia kena keluar lah. Dia jangan letak dia di B, di C, di D. Kan rumah awak banjir. Nampak So di D. So kita pergi pada ISO. Kat mana kita nak allocatekan dia. Okay, I try to, sekejap What other colours? Hitam lah Colour ni lah. Okay, kita besarkan sedikit. Okay, pipe limpah di sebelah A. A kita adalah somewhere here. Nampak Kita ada dinding di sekitar sini lah. Lebih kurang macam gitu. Tapi kita tak payah lukis dinding. Okay, so pipe limpah dia akan keluar daripada you punya ni. Terus datang ke sini. Calik. Itu adalah simbol pipe limpah. Buruk ke? Sekejap. Okay, sekejap Okay, awak lakar So, anggaplah ini lakar. Okay, ini adalah pipe limpah. And then dia akan pergi ke bawah sini. Ni adalah simbol yang asas lah. Mewakili pipe limpah. Dan jangan lupa dia ada calik-calik. Awak kena sediakanlah calik-calik tu. Okay. Ni settle. Satu pipe limpah. So calik, satu. Selesai untuk pipe limpah. Satu perkara. Okay. And then kita nak pergi pula pada poin pemanas. Sebab ke poin pemanas, okay, aliran dia dari atas turun ke bawah sedikit. Sebab kita andaikan water tank kita memang duduk di atas betul. Sebab bukan apa tahu, cikgu highlight banyak kali sebab pernah jumpa student dia lukis seolah-olah water tank ni berada di sebelah bawah. Ortografik dia buat sebelah bawah, tapi bila main dekat ISO dia buat sebelah atas. Dia jadi tak tally. Jadi salah lah. Okay, sebab kita berpandukan salah satu. Okay, yang mana yang betul. Kalau auto dia betul, ISO dia tak betul, dikira salah juga. Nampak tak? Okay, so apa yang awak allocatekan bagi betul. Jangan tersilap. Okay, ni daripada water tank kita nak pergi ke fokus aliran dia ke di mana alat lekapan kita tu. Okay, katalah kat sini kita allocatekan ni awak lakar turun ke sini. Nampak ni? Dia akan pergi ke simbol poin pemanas kita lah. Sekejap lagi kita lengkapkan dengan calik akhirnya. Boleh macam tu? Boleh Ini
satu part. Boleh faham? Okey, yang sebelah ke sinki kita tak buat lagi. Sat lagi kita akan buat. Understand or not? Boleh follow tak? Boleh? Boleh. Okey. Ingat dari water tank kita share dia pergi ke point pemanas. Hanya satu aliran pipe yang akan keluar di sini. Dari water tank dia akan ada 3 cabang. Satu dia akan menuju ke point pemanas, satu dia akan pergi ke pipe limpah dan satu lagi dia datang dari pipe pencawang. Understand? So ada 3. Okay, so kita buatlah 3 side. 3 sisi tangki kita tu. Okay, satu pergi ke sana, satu pergi sini, satu main balik kat sini. 3 lah. Boleh yang itu? Okay, so kita fokus pada point pemanas. Dan ingat aliran pipe yang keluar dari point pemanas dia adalah keluar sebagai garisan panjang, pendek, pendek, panjang. Di mana garisan tu merupakan garisan bagi aliran air panas. Boleh dapatnya itu? Boleh ke? Boleh. Boleh ini kejap cikgu tak lukis lagi ni. Kejap. Patutnya tadi kita terus buat kejap we try to allocate our apa yang cikgu tertinggal di sini. Daripada water tank nak pergi ke tangki simpanan, apa yang tertinggal? Anybody knows? Apa dia? Anybody, can you give me the answer? We are lacking of? Hello guys. Kunci pipe. Yes, very good. Okay. So, cikgu terlupa nak letakkan kunci pipe. So, kita allocatekan lah comel kat situ. Awak lukis lah cantik. Okay, so ini sambung balik lah. Okay. Okay, terus buat calik. Settle bahagian water tank pergi ke point pemanas. Okay. Dari point pemanas, dia akan pergi ke 2 lagi alat lekapan. Understand? Nampak tak? Kita diberi 3 alat lekapan di sebelah kanan bawah di sini. Tapi point pemanas kita hanya akan pergi kepada 2 sahaja. Tolak tandas. Tandas kita tak akan share. Tandas tak gunakan aliran air panas dari point pemanas. Isn't it clear? Boleh? Boleh? Boleh Okey, bila aliran air yang keluar daripada point pemanas, kita kena simbolkan dia dengan garisan panjang, pendek, pendek, panjang. So, kita try lukis panjang, pendek, pendek. Yang ini terus buat siku-liku dan macam gitu. Okey, dia turun. Dia akan turun and then fokus mata kita dia akan menuju pergi ke 2 lagi alat lekapan. Yang dimaksudkan 2 lagi alat lekapan adalah besen cuci dan juga bathtub kita. Okay, kita dah bawa dia turun. Aliran tu kena turun. Nampak tak? Bila dia turun, dia akan menuju ke arah dinding belah kanan lah. Takkan dia main belah sini. Kecuali kalau alat lekapan awak dilukis sekitar ini. Kalau alat lekapan duduk kat sini, dia punya turun, dia akan pergi ke kiri lah. Nampak ISO daripada point pemanas awak dia turun pergi ke kiri sebab dia nak melengkapi alat lekapan yang berada di sebelah kanan. Tapi alat lekapan kita tak duduk di sini. Dia duduk di sebelah kanan. Kiri. Tadi kiri. Okay. So di sebelah kanan kita yang ada. Yang kita allocatekan. So kita kena bawa aliran air tu pergi ke kanan siap-siap. Nampak So ingat antara pembahagian dari point pemanas, awak mesti ada kan satu dia punya stopcock ataupun kunci pipe di antara itu. So let's say kita allocatekan kita punya kunci pipe katalah di sini let's say somewhere. Okay, so kita sambung lagi. Okay, kita sambung lagi. Okay, sambil tu jangan lupa simbol untuk calik-calik. Kena adalah dekat mana ada siku-liku awak kena dicalikkan. Okey, nampak So dari situ awak boleh lukiskan pipe awak, dia turun lagi pun boleh sebab
Dia dah datang sini, dia nak pergi terus kat sana, tak nak turun pun tak apa, you nak terus share dekat basin cuci dengan bathtub pun tak jadi masalah. Okay, so let's say for this example, kita buat dia turun sedikit. Okay, dia turun and then ada lagi ni calik-calik. Dia turun. Bila dia turun pada auto kita kena allocatekan dia sebagai bulatan lah. Understand? Kalau kita tak buat macam tu, kita juga boleh buat dia sambung terus sebagai siku L sahaja pada paparan plan lantai kita pun boleh. Understand? Okay? So kita turun dekat situ, ini adalah bergantung kepada awak punya design. Okay? As long as dia akan turun menuju ke kita punya basin cuci dan bathtub lah. Boleh can you absorb this? Harap boleh Boleh Bolehkah? Boleh. Okay. So di sini kemungkinan kita nak pergi kejap. Kita nak lalu panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Okay. So dia nak pergi ke basin cuci tu. Nampak tak? Perjalanan dia adalah nak menuju ke basin cuci. Mungkin terlampau pendek. Nampak tak? Aliran di sini pipe dia mungkin terlampau pendek untuk dia turun pergi ke sinki. Dia kena turun. Kalau dia tak turun, tak boleh sampai lah. Takkan tergantung kat bahagian atas kan. Jadi sebab dia duduk dari atas ni, dia akan turun step by step. Okay. Katalah kita nak adjust sedikit sebab terlampau rapat. Okay, sebab kita tak dapat ruang untuk letakkan kita punya kunci pipe. Sebab setiap perjalanan kita kena fikirkan untuk kunci pipe sekali lah. Okay. So aliran di sini kejap. Ya Okey. Sini tadi ada calik, pendek, pendek, panjang. Okey, panjang, pendek, pendek, panjang, turun ada calik. Okey, so sini boleh lah calik. Okey, pendek. Sekejap. Kita nak make it short. Okey lah, boleh lah. Okey, and then you lukis lagi pendek. Ni awak kena lukis betul-betul lah sebab kita nak bezakan garisan tersebut dia turun. Okey, katalah ruang yang di situ cukup untuk kita lukiskan kita punya kunci pipe. Kalau tak cukup, katalah pendek di situ kemungkinan awak boleh juga allocatekan kunci pipe awak di sini. Boleh je. Bergantung kepada kesesuaian awak lah. Okey, kunci pipe. Jadi sebab apa tahu? Sebab di sini dah tak cukup ruang. Nampak ni? Kita nak pergi ke sini. Nak lukis dia punya tu lagi. Calik. Nampak tak? Kalau kata kunci pipe awak tu muat untuk bahagian vertical pipe awak allocatekan di sana. Sebaiknya di sana lah. Boleh jelas tak di situ? Boleh tak? Boleh. Boleh boleh follow. Tadi yang saya kata tu kalau kata you tak nak turun di sini awak boleh terus buat dia macam siku L lah di situ. And then saat lagi baru awak drop dia turun pergi ke basin cuci. Boleh So ini kita buat contoh yang inilah. Okay, kita turun sedikit. Saya padam. Okay, setakat itu boleh follow? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next kita akan share pula untuk kita punya ni kita punya bathtub. So kita teruskan kita punya aliran air tadi pendek, panjang. Okay, kat mana kita nak turunkan dia? Pendek, panjang. Dia turun Dia akan turun sedikit sebab dia nak menuju ke bathtub. Dan jangan lupa pada vertikal disebabkan mencukupi ruang tu kita letakkan, jangan sesekali awak lupa kunci pipe so dia akan panjang pendek, let's say ni. Okay, yang ini dia akan keluarkan sebagai tag kita lah. Dekat mana ada siku-liku jangan lupa ada
calik-calik. Boleh ya? Itu perjalanan daripada poin pemanas menuju ke dua alat lekapan di sebelah kanan. Disebabkan kita elokate di sebelah kanan, di situlah kedudukan dia. Okey, ada soalan tak untuk poin pemanas untuk aliran air panas? Dia tak susah pun. Antara perkara wajib, inilah dia. Jangan share ke tandas duduk pula. Tak boleh memang tak ada. Tak tahulah kalau rumah awak ada. Rumah siapa ada? Masa tak ada kot. Okey, setakat ini boleh follow tak? Boleh. Boleh ya? Okey, sekarang ni kita nak teruskan pula untuk pipe aliran air biasa. Okey? Air biasa ni air yang tak panas tu lah, air sejuk tu. Okey, tapi bukan ais, air biasa. Okey? Dia akan menuju kepada 3 lagi alat lekapan di sebelah kanan. Yang kiri kita buat sat lagi Kita fokus yang belah kanan dulu. So, yang sebelah kanan, okey, aliran dia awak lakar, cikgu di sini nak lukis. Okey. Okey, dari water tank kita, okey, fokus kita adalah supaya dia menuju ke 3 alat lekapan. So, antara perjalanan tu, okey, daripada sini dia akan pergi ke sini lah. Dia akan menuju ke kanan mengikut paksi ISO. Akan ada kunci pipe. You nak allocate dekat mana-mana pun tak jadi masalah. Okey, keluar water tank. So, beringatlah. Boleh aja. So, kita lukis sekejap. Sekejap Jangan lupa yang ini sebab bila you tak lukis, you akan lupa. Duk alik lukis benda lain, kunci pipe terlupa. So, kunci pipe perjalanan daripada water tank nak menuju ke 3 lagi. Sekejap lagi bila sampai kat 3 pun, wajib ada 3 lagi kunci pipe. Nampak? Setiap kali awak share certain alat lekapan ke certain alat lekapan, mesti awak bekalkan sekali dengan kunci pipe dia. Stop cock dia. Understand or not? Itu adalah antara perkara wajib. Okey, kita nak teruskan untuk sharing daripada water tank. Ini satu. Okey, cikgu lukis awak dia. Okey, yang ini boleh aja dipanjangkan. Kita tak naklah awak letak dia di sini. Nampak tak? Ini adalah panduan untuk awak lah. Okey, tak nak awak letak kat sini dan berserabut saat lagi pipe nak pergi ke sini. Dah kita lukiskan poin pemanas tu, keluar aliran air panas di sebelah dalam sedikit. Yang ini kita keluarkan dia sedikit. Dia tak ada limit dekat awak berapa jarak yang nak perlu awak follow. As long as dia tak ada gangguan dengan poin pemanas kita. Dengan aliran yang keluar daripada poin pemanas lah. Kita tak nak gangguan. Sebab saat lagi dia cramp. You bagikan ruang keselesaan untuk melukis segala simbol. Contoh macam kunci pipe saat lagi you nak kena sediakan simbol siku-liku. So kita bagi ruang. Okay, so kita lajakkan. Nampak ni? Kita lajakkan dia nak ke sini pun boleh. Okay, jangan terkeluar kertas, udahlah. Katalah kita letakkan di sini. Sebab dia tak ada orang kata peraturan. Mesti letak jarak sekian-sekian, tak ada. Boleh Tapi pada otok awak pun awak kena follow lah. Ni kita andaikan seolah kita punya aliran air panas kita, dia duduk di sebelah dalam lah. Bukan duduk dalam dinding. Dia berada di sebelah luar. Kita allocatekan semua di sebelah luar dinding. Kita tak nak ada gangguan. Tapi jika sekiranya dalam alat lekapan dengan gap ke dinding awak tu jauh, okay, so you boleh adakan lah. Tapi rasanya mesti dekat dengan dinding semua kan. Okay, so nak selamat, semua aliran pipe awak allocatekan di sebelah luar dinding. Jangan buat macam you buat exam hari tu. Okay, semua duduk dalam tu sampai tak nampak simbol. Dah tak boleh nak melukis simbol awak. So bahayalah. Okay, kita teruskan di sini. Kita akan menuju dari sini kita fokus nak pergi kat sini satu. Nampak ni, kat sini satu, kat sini satu, di sini satu. Tapi dia tak bolehlah lukis macam tu kan. Dia mesti mengikut paksi ISO. So mengikut paksi ISO, kita ambil lajak yang paling jauh sekali lah. Kita buat dia zap terus ke sini. Contoh ke sini. Nampak? Boleh nampak apa yang cikgu lukis ni? Daripada sini pergi ke sini terus. Sebab
kita punya fokus adalah nak pergi ke bathtub. Boleh? Tak mandian kita. So bila dia dari atas, ni dari atas dari atas water tank sana, takkan dia naik kan? Dia mestilah turun. Turun sebab kita punya bathtub duduk di sebelah bawah. Semua ni adalah antara perkara yang awak kena pertimbangkan lah. Aliran paip awak nak dinaikkan ke, nak turun ke, semua terpulang pada awak. Okay? So kita akan turun menuju ke bawah sini. Let's say kita gap sedikit untuk membolehkan kita melukis kita punya kunci pipe. Sekejap. Sini katalah ada ruang sikit. Sebab kita tak nak garisan solid line duduk dalam kita punya kunci pipe. Okay, kalau garisan binaan tak ada masalah. Boleh Sekejap kita akan lukis. And then dari sini juga dia akan menuju pergi ke bathtub. So kat atas lah dia macam gitu. Pergi situ Dia main sini. And then awak allocatekan dia macam tu lah lebih kurangnya. Okay, dan yang ini simbol bagi tub. Kepala dia. Selesai yang itu satu. Okay, dan jangan lupa sini ada stop cock. Sekejap lagi kita akan lukis. Boleh follow setakat itu. Tak susah kan? Daripada water tank, dia akan share pergi ke bathtub. Okay, sebab itu paling jauh kita lah. Nampak tak? Sekejap lagi kalau kita buat yang awal, kita buat yang tandas, sekejap lagi nak kena sambung garisan pula. Dia jadi tak cantik lah, tak smooth. Jadi, why not kita just panjangkan, sekejap lagi kita akan ambil pembahagi untuk disambungkan ke dua lagi alat lekapan di antara dia. Boleh Boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh Okay, so kita fokus nak pergi ke kita punya tandas lah. Okay, dia akan share di sepanjang aliran pipe yang kita allocatekan di sebelah atas tadi. So dia akan turun. Fokus kita nak pergi sini. Nampak? So dia akan turun. Turun tak lagi situ terus Dia akan turun ikut paksi ISO kita. Nampak? So katalah you gap sedikit. Okay. Kat mana-mana tak ada masalah nak letakkan you punya stopcock ataupun kunci pipe. Boleh aja. Tak ada pun limit perjalanan dia kena 20 mm ke, tak ada. Okay, semuanya bergantung pada awak ikut kesesuaian kat mana. Okay, so kita kena belok lah. Ni daripada sini kita turun bawah, kita kena belok. Sebab kita nak pergi ke bahagian sisi dia punya tangki pada toilet kita. Kita tak boleh lah daripada sini turun pergi ke sini kan. Dia kena ambil sisi. So fokus kita di sini. So dia akan keluar ke situ lah. Okay. Selesai sharing pada tandas duduk kita. Daripada sini turun ke bawah pergi ke sini. Dia akan turun ikut paksi ISO pergi ke sini. Okay, yang itu ada sebarang masalah. Yang ditinggal-tinggalkan ni adalah untuk ruang kita melengkapkan kita punya kunci pipe. Okay, ada persoalan di situ. Setakat ini. Tak ada. Boleh boleh follow Awak boleh hadam untuk lengkapkan awak punya tugasan lah. Okay, so kita teruskan sharing kat sini pula. Kita gapkan sedikit. Okay, untuk kita lukiskan kunci pipe. Okay, bahagian ini kita lukis ke atas lagi tu. Turunkan sedikit simbol dia. And then jangan lupa sebelah atas tu ada kepala pipe kita Okay, lukislah. Okay, ini. Ingat dalam ortografik, tab hanya disimbolkan sebagai bulatan kecil hitam. Okay, yang di-shadekan dalam dia. Okay, jangan tinggal putih kosong gitulah. Perlu di-shadekan hitam. Itu adalah simbol yang diwakili oleh poin keluar. Kat mana ada tab, di situ akan ada poin keluar dia. Boleh faham? Boleh setakat itu? Bolehkah? Boleh. Boleh Cikgu, Ya. kalau nak tengok yang auto tadi lihat. Auto boleh? Sekejap. Tu auto dia. Poin pemanas. Ni
Share, kita lajak tadi tu kat sini. Lajak katalah gitu kan. Lajak gitu, kita turun mai kat sini. Ni. Pergi kat sini. Saya kita akan lengkapkan lah. Dia pergi kat sini. Okay. Sini. Contoh So yang ni akan ada pipe bulat lah sebab dia kena turun kan. Lagi you kena follow lah apa yang awak buat. Tak boleh tak ikut pula. Mesti exactly the same. Apa yang awak buat di sana, begitu juga kena ada dalam kita punya auto. Understand? Buat. Boleh ke? Boleh. Boleh ya? So kita pergi balik, susunan dia macam tu. Kita dah tengok secara sepintas lalu. So di sini kita cuba nak lengkapkan lah kita punya stop kok ataupun kunci pipe kita. Standard lah supaya saiz dia kalau boleh awak standardkan Jangan ada besar gerabak walaupun dalam lakaran. Kalau boleh bagi dia lebih kurang sama lah. Okay, so jangan lupa kita ada calik. Calik pun akan mengikut paksi ISO. Tak boleh calik gitu-gitu je. Faham Okay, so kat mana ada siku-liku, kat situlah awak allocatekan calik awak. Ni. Okay. Okay, sini T. Okay, ni pun ada. Sekejap. Halus sangat, no? Sekejap, Okay. Ni adalah okay. Ada lagi tak yang tertinggal? Ni. Lukis elok-elok lah Ni halus dah pada paparan kita. Okey, setakat itu ada masalah tak? Ini sahaja yang awak kena allocatekan untuk aliran air biasa. Okey, dan juga aliran dari poin pemanas untuk aliran air panas lah. Tapi jangan lupa pada takung pancuran ataupun pada bathtub kita, tap mandian kita, jangan lupa ada satu lagi benda yang awak kena adalah iaitu apa? Shower. Beda macam mana you nak mandi? Yang ni sekadar awak boleh buka air aja. Okay, so kena ada shower. So bila ada shower, dia duduk antara aliran air panas dengan aliran biasa. So kita ubah sedikit warna dia nak bagi nampak. Let's say warna apa awak nampak pada paparan awak? Katalah warna ni. Okay. Ingat kita akan sambung. Kita akan buat jejantas. Okay. So ini adalah sambungan pipe kita. Ni nampak tak color ni? Ataupun tak nampak? Color ni nampak tak? Antara aliran air panas dengan air biasa, cikgu sambungkan. Boleh? Boleh. Boleh Okay, so kita akan lukiskan shower. Ni shower tu kena naik lah. Sebab shower tu duduk tinggi sedikit. Nampak? So kita naikkan sedikit. Dan jangan lupa dia ada gap. Untuk membolehkan kita lukis stop cord kita. Stop cord jangan lupa lah. Iaitu kunci pipe kita. Dan dia macam gini. Dia macam shower lah. Okay, and then kita lukiskan. Kita lukiskan kunci pipe kita. Okay, kunci pipe. Lebih kurang macam tu lah. Kunci pipe. Okay, jangan lupa ada ni dan shower yang segitiga. Boleh nampak tak? Sekejap ni. Boleh nampak ni? Kunci pipe-nya buruk Awak baikilah. Bahagian ni. Yang ini adalah pada bahagian shower. Yang segitiga ni wajib ada.
Sebab yang ini adalah you punya shower lah. Ros mandian. Okay. Shower dia. Boleh yang ini? Boleh kah? Kelas? Boleh. Boleh So yang lain boleh nampak Okey, itu adalah yang diwakili oleh shower. So kita dah selesai yang itu, cuma kita light off dia punya calik-calik. Jangan lupa still ada calik-calik di sana. Ni pun sama. Okey, agak kecil lah di sana. Okey, kita dah selesai part yang itu. Boleh follow setakat ni hopefully boleh Okey, sekarang ni kita cuma tinggal minor part. Minor part yang dimaksudkan adalah aliran yang akan keluar dari water tank, okey. Ataupun aliran daripada pipe pencawang dia akan menuju ke water tank dan juga pada kita punya sinki. Nampak So di sini adalah bahagian sinki. Bahagian meter air. Nampak meter air akan duduk somewhere around here lah. Ni yang cikgu gerak-gerak ni kat sini. Okay, dia akan pergi ke sinki, dia akan menuju ke water tank. So kita andaikan daripada water tank kita akan menuju turun ke bawah lah. Nampak So aliran air kita, okay, kalau kita allocatekan let's say warna ni lah. Okay, dia dari water tank. So dia akan ada bahagian ni lah. Nampak warna hijau tu. Dan jangan lupa juga dia ada macam orang panggil apa? Pelampung Sekejap. Macam ada pelampung kan? Kita tukar sekejap. Okay, so pelampung tu dia macam bulat lah. Okay, so kita lukiskan bulatan sikit kat situ. Awak gunakan tapi yang ni adalah lakaran lah, tak apa. Awak just buat bulat je. Freehand pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita just melakar. Okay, so ingat bulatan ni kena ada seolah-olah dia terapung lah. So kita andaikan dia ke situ. Okay, dia akan tembus dekat bahagian, orang kata apa? Bahagian bawah sinilah. So kita andaikan kita keluar di sinilah. Lebih kurang gitu. Ataupun tak cantik situ Sini. Ke situ. Nampak tak? Dia macam ada sambungan lah. Daripada dalam water tank tersebut, dia akan macam tebuk lah kan. Melalui dinding water tank kita. Dia akan keluar. Bila dia keluar, dia akan pergi ke mana? Dia akan, dia nak pergi ke bahagian sinki dan juga pipe pencawang lah. So dia akan lebihkan ke kiri. Yang pergi ke kanan pula. Satgi musing-musing. Itu yang cakap tadi, bila pipe pencawang awak berada dalam keadaan terbalik, agak sukar lah. Bukan sukar, dia punya perjalanan dia tu terpaksa awak belok-belokkan dia. So ini dah mudah dah. Apa yang awak nampak, awak lukis macam gitu je. Boleh So di sini jangan lupa kita ada kunci pipe. Kita nak lukis kunci pipe kita. Katalah kat sini. Katalah kunci pipe kat situ. Okay. So ni aliran. Ni pergi sini. Dia akan turun. For sure dia akan drop ke bawah lah. Sebab dia akan menuju ke bawah. Mengikut dekat mana kedudukan pipe pencawang kita. Nampak? Boleh jelas di situ Kok mana pun dia akan turun. Boleh dapat kah? Ke tak boleh? Boleh. Boleh Okay, jangan lupa siku-liku. So kita akan teruskan kita punya aliran Daripada sini kita andaikan dia turun Dia turun. Katalah kita ambil lajak ni Ni sebab dia nak pergi kat sini. Dia juga nak pergi ke meter air. So kita lajak ke sini. Yang lajak ni adalah bahagian meter air. Sambungan dia akan pergi ke meter air. Boleh ikut? Okay. Untuk sinki kita boleh ambil di sini pun boleh. Nampak ni? Kat sini pun tak ada masalah lah. Boleh je. Nampak? Okey. Boleh jelas Daripada sini kita boleh pecah ke sini. Sebab kita nak pergi ke sini. Kenapa kita tak ambil kalau kita lukis kat sini, okey, boleh juga, tapi dia mesti dari bawah naik ke atas. Nampak tak? Jadi kedudukan agihan pipe tu tak sesuai.
Jadi kita lebihkan sedikit. Kita lukis kat sini. Nampak ni? Supaya seolah-olah bahagian daripada bawah tu dia akan disambungkan dulu ke bahagian atas. Nampak tak? Ni kalau cikgu lukis, ni dia akan pergi gitu. Dia akan naik seolah-olah di bawah. Nampak And then dia akan tembus di sebelah atas ini. Nampak tak warna hijau? And then barulah awak lukiskan dia punya tab. Tab dia. Turun. Okay. Ke lubang sinki awak tu. And then ni lukis macam biasalah. Dia punya tab. Siap untuk sinki. Nampak untuk sinki. Dia seolah-olah daripada bawah naik ke atas. Tapi jangan lupa di antara pipe vertikal awak tu, dia ada kunci pipe. Nampak tak? Dia ada kunci pipe. Boleh jelas di situ. Kalau kata susunan yang awak buat ni, macam cikgu buat kat sini kan, ruang dia tak cukup sebab vertikal dia pendek sangat dan cukup sukar untuk melukis kunci pipe. Walaupun kunci pipe dalam keadaan tegak, awak boleh allocatekan dia dalam keadaan horizontal. Tapi kalau you nak juga dia supaya berada dalam keadaan menegak gitu, bolehlah panjangkan sedikit bahagian ini. Bagaimana? Ni cikgu alter dengan color merah. Okay, yang ini turun ke bawah sedikit. Nampak ni? Tadi pendek takat tu. Sekarang kita lajakkan sedikit. Sebab kita nak bagi ruang untuk membolehkan kita lukis top coat kita. Ataupun kunci pipe. Bila dia turun ke sini, okay, so kita just buat gitu je. Pun boleh. Nampak? Instead of kita sediakan dalam keadaan yang warna hijau tadi, kita juga boleh sediakan dia dalam keadaan yang color merah. Kita dropkan dia bagi panjang sedikit supaya, sebab apa? Sebab kita nak lukis kunci pipe. Sebab kunci pipe ni akan berada pada setiap alat lekapan yang keluar masuk dekat dia. Boleh jelas di situ? Bolehkah? Boleh. Kunci pipe tak susah, just check je. Okey, kunci pipe untuk tandas contoh. Ni dah ada satu. Kunci pipe untuk aliran air panas. Ni dah ada. Kebiasaan cuci. Macam tu je. Tapi wajib disediakan for every single alat lekapan. Understand? Kena ada. Okay. So ini you boleh buat pilihan lah. Sama ada awak nak melukis awak punya apa tu? Kunci pipe dalam keadaan tegak pun cikgu lukis. Okay. Katalah tegak tegak kalau hijau tak boleh nak lukis tegak. Kita lukis di sini. Pun boleh. Okay. Atau kita lukis dia dalam keadaan tegak. Juga boleh. Sebab ni cukup ruang kan. So kita sediakan dia dalam keadaan tegak. Dan jangan lupalah kalau ada siku-liku, make sure ada calit-calit awak tu lah. Okay, so kita di sini calit satu, calit. Ni Okay, mana-manalah yang awak nak, awak kehendaki, awak boleh pilih lah. Sama ada nak yang hijau ataupun yang merah. Boleh Boleh faham di situ So kunci pipe wajib ada dan kita nak sambung pula pada okay, bila dah ada yang di luar, okay, mesti ada dia punya pili di bahagian luar. Bahagian luar rumah mesti ada pili air lah. Okay, so kita nak allocatekan ini. Okay, di sini nak pergi ke pipe pencawang, mesti melalui meter air. Okay, warna hijau okay Okay, so di sini bolehlah pilih untuk lukiskan kita punya pilih air. So pilih air, let's say kita lukis di sini. Okay, kat sini. Ni simbol untuk pilih lah. Okay, yang sebelah luar rumah ni macam biasalah kita akan lukis. Tu lah. So siap kita punya pilih air di luar rumah ada satu. Calit jangan lupa kat sini mesti ada. Tu yang apa, yang pipe yang hijau tu keluar lebih daripada kotak tu tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Kotak ni adalah panduan kita je. Macam cikgu dah habis dah ruang kat situ kan. Lajak je. Sebab asal-asalnya kita tak ada pun. Jangan terlebih kertas udahlah. Still masuk dalam kertas A3 awak. Terlebih daripada isogrid tak jadi masalah. Sebab isogrid ni sebenarnya sebelum ni kita bagi kertas kosong je.
dekat student untuk melukis ISO dalam lakaran perpaipan. Tapi atas inisiatif tahun ni lah PDPR apa semua ni buat online, so kita bagi kelonggaran. Kita bagi awak guna ISO grid. So bila guna ISO grid, awak nampak lebih mudah lah. Tapi tak ada masalah you nak lajak sebab dah habis dah kotak ISO. Kita tak cukup ruang, kita lajakkan aja. Tak ada jadi masalah. Boleh yang itu? Boleh Boleh ke? Boleh Ashraf? Boleh. Boleh Okey, so kita nak lengkapkan pada meter, mungkin tak muat ruang. So tak apa, kita buat setakat mana yang okey, yang boleh. Bahagian sebelah bawah tu awak tahulah macam mana cara nak sambung. So di bahagian sini, okey, kita ada meter. Sekejap kecil sangat dah bahagian bawah ni. That's why you kena pandai allocatekan lah. Okay. Dan jangan lupa arah arrow pada meter air awak. Mesti arrow dia menuju bahagian dalam rumah kita. Nampak So di sebelah sini dah tak muat. So you tahulah perjalanan yang pipe pencawang di sebelah bawah tu, dia akan menuju ke bahagian bawah. Dan terus pergi ke pipe pencawang. Hari tu kita dah buat separuh kan. So awak sambung je lah. Okey, sekejap. Kita akan lengkapkan. Okey, bahagian ni mesti ada stop ataupun kunci pipe kita. Siku-liku, calik semua. Sini ada, sini ada, sini ada, jangan lupa. Okey, so yang ini. Yang ini yang cikgu maksudkan. Wajib dihitamkan ikut arrow kita. Nampak? Ni arrow lah. And then, kita wajib lukis anak panah ni. Yang dihitamkan gitu. Buruknya. Okey, so kita tengok sedikit. Kita bawa dia punya paparan tu bagi awak nampak sedikit. Ni. Di-shadekan di sebelah sini. Di bahagian bawah, maksudnya yang tajam tu awak hitamkan dia. Arrow masuk. Maksudnya daripada pipe pencawang, dia akan masuk ke sekitar rumah kita. Okey, lengkap kita punya lakaran ISO. Ada soalan? Harap-harap awak lebih lebih cekat lah untuk menghasilkan ISO ke auto. Begitu juga bila dah dapat ISO terus buat ke auto. Kita akan sambung nanti minggu depan lah. Okay, tengok masa pun dah 1 lebih dah tu. Okay, setakat itu ada masalah. Simbol jangan silap lah Okay, ni singki awak. Jangan lupa simbol saya tak sempat lupa nak buat. Okay, awak habiskan lah. Mesti ada kunci pipe. Boleh buat pilihan sama ada yang ini ataupun yang ini. Okay, tadi pilih yang hijau sebab dia punya ketinggian untuk vertikal tak muat untuk lukis kunci pipe. So, kita allocatekan dalam keadaan horizontal. Okay, so kalau kata tak nak buat horizontal, ini dalam keadaan vertikal. Okay, this will be our stop cock lah. Dalam keadaan vertikal. Tapi ingat walau kan dalam keadaan vertikal, pada ortografik wajib awak lukis dalam keadaan horizontal. Secara logiknya memang kita tak nampak dari pandangan ortografik sebab mata kita berada di atas sini. Kita observe dari arah atas, tapi wajib dilukis tak kira dalam keadaan vertikal atau ISO. Sebab tu di sini kita tak mengikut orang kata konsep ortografik 100%. Kita lebih bersifat linian di sini di mana bila stop cock kita dalam keadaan vertikal wajib ada pada ortografik. Itu dia tak mengikut konsep ortografik. Tapi dalam perpaipan ini dibenarkan. Understand? Jangan awak kata dalam vertikal tak nampak ortografik tak payah lukis lah. Tak. Wajib. Okay. So kita bagi kelonggaran sama ada you nak allocate dia dalam keadaan horizontal atau dalam keadaan vertikal. Kalau yang macam ni sesuai lah untuk vertikal. Okay. Ni yang kita kata sambungan tu tadi. Dari point aliran air panas, air biasa, kita hubungkan satu pipe. Sebab dia akan share ni. Kalau dia nak aliran air panas, dia akan tutup lah aliran air sejuk dia. Dia akan buka yang ini, so shower dia akan keluar sebagai water heater lah. Okay, air panas.
Faham perjalanan kita punya perpaipan. Tak susah sebenarnya. Hopefully awak tak ada masalah dan tolong hantar, tolong snap awak punya jawapan untuk bangunan lakaran dan juga lakaran tak ya.